Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Untuk hari ni, macam biasa, live selama 15 minit dekat page kami, Facebook. Untuk hari ni, nak kongsikan berkenaan dengan amalan dan sunnah hari Jumaat dan juga kelebihan untuk hari Jumaat yang untuk kita semua tahu. Ini antaranya kelebihan hari Jumaat. Yang perlu tahu, seperti yang kita tahu, hari Jumaat adalah penghulu segala hari, dan hari Jumaat ini adalah hari yang banyak terkumpul di dalamnya sekian banyak fadilat dan kelebihan seperti yang dinukilkan dalam dalil Al-Quran dan Al-Sunnah. Alangkah bagusnya bila kaum muslimin merebut peluang ini untuk meningkatkan kualiti amalan mereka menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Antara kelebihan-kelebihan untuk hari Jumaat ni yang saya nak kongsikan adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat ni adalah penghulu segala hari. Dalam bahasa Arabnya adalah Juma'ah yang berasal daripada perkataan jama'ah, bermakna berkumpul, iaitu berkumpul yang dimaksudkan di sini ialah menunaikan solat yang mendapat ilmu melalui khutbah dengan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi bersama-sama jemaah lain. Waktu yang dilihat ini iaitu sama manusia sendiri. Yang membezakan adalah iman dan takwa, tertib tanpa disedari. Hari Jumaat juga dikatakan hari untuk umat Islam berkumpul, memanfaatkan doa serta membuat pelbagai amal kebajikan untuk mendapat keredaan Allah SWT. Keistimewaan hari Jumaat ni, hari Jumaat dikatakan sebagai hari yang istimewa dan mulia. Pada hari Jumaat juga kita dapat melakukan amal ibadah, kita dapat buat amalan-amalan ataupun sunnah yang dituntut oleh Islam. Pada hari Jumaat berlakunya 5 peristiwa yang penting. Antara salah satunya ialah satu, Allah menciptakan Adam. Nombor 2, Allah turunkan Nabi Adam ke bumi. Nombor 3, Allah mematikan Nabi Adam, dan pada hari sesuatu kecuali Allah akan memperkenankan permohonannya selagi ia tidak meminta sesuatu yang haram. Nombor 5, pada hari itu juga akan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satu malaikat pun sekalipun yang amat dekat kedudukannya di sisi Allah. Langit, bumi, angin, gunung juga lautan, melainkan kesemuanya memohon belas kasihan pada hari tersebut. Hadis riwayat Al-Muslim. Untuk yang kita tahu, hari Jumaat adalah hari yang hari penghulu segala hari yang akan terjadinya kiamat pada hari Jumaat. Jadi untuk kita, ini untuk amalan sunnah hari Jumaat. Antara amalan sunnah hari Jumaat ni yang kita boleh buat adalah satu, memotong buku. Memotong buku, lepas tu mandi sunat. Mandi sunat Jumaat, membaca surah Al-Kahfi. 5, memakai pakaian yang elok. Dan nombor 6, memakai wangi-wangian. Nombor 7, memperbanyakkan zikrullah dan doa. Nombor 8, berselawat. Dan nombor 9, hadir awal ke masjid. Nombor 1 ni kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita gunting kuku ni, kita potong kuku ni hari yang bukannya mengikut sunnah macam hari lain-lain, macam hari yang bukan hari Jumaat lah. Jadi kalau nak dapat pahala yang lebih ataupun sunnah, kita boleh potong kuku pada hari Jumaat. Hari ni siapa yang tak potong kuku lagi boleh potong kuku. Nombor 2, mandi sunat Jumaat. Lepas tu membaca surah Al-Kahfi. Lepas tu nombor 4 ni memperbanyakkan sedekah. Banyak sedekah ni selalunya kadang kita pergi masjid, kita pergi pasar malam, kita pergi mana je yang ada orang
pergi bank ke, selalunya mesti ada orang yang macam minta sedekah. So apa banyak tapi adalah untuk saham akhirat kita, insyaAllah. Okay, seterusnya memakai pakaian yang elok seperti Jumaat ni, selalunya pakai baju kurung, selalunya pakai yang elok lah, yang sopan. Dan berenam, memakai wangi-wangian. Okay, yang ni nombor 7, memperbanyakkan zikrullah dan doa, berselawat, beristighfar. Okay, kita dosa saja tu kita istighfar. Dan nombor 9, hadir awal ke masjid. Nombor 7. Okay, yang ni antara amalan dan sunnah untuk kita buat pada hari Jumaat itu, pada hari ni lah. Kita perbanyakkan buat amal ibadat, kita itu dah ada 5, iaitu berkhatan, bercukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menipiskan misai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okay, yang kedua, mandi sunat Jumaat. Sesiapa yang hendak mendirikan solat Jumaat, dia hendaklah mandi. Okay, yang ketiga, membaca surah Al-Kahfi. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka ia akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumaat. So banyak amalan-amalan dan sunnah yang kita boleh ikut. Sebab hari ni pun hari Jumaat, kebetulan kita boleh buat ni secara tak langsung untuk menambah pahala untuk diri kita juga. Okay, yang keempat, memperbanyakkan sedekah. Keutamaan sedekah hari Jumaat ni dia ada kelebihan dia dibandingkan semua hari dalam sepekan, seperti keutamaan sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Maknanya kalau kita sedekah Jumaat ni, maknanya dapat lebih banyak ganjaran dia lah berbanding dengan hari-hari lain. Macam tu juga sedekah pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan. Nombor 6, memakai wangi-wangian. Okay, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat lalu dia memakai yang terbaik daripada pakaian-pakaiannya dan memakai wangian haruman sekiranya dia ada. Setelah itu dia pergi ke tempat menunaikan fardu Jumaat tanpa melangkahi kepala orang lain lalu mengerjakan mana-mana sembahyang sunat yang dikehendakinya. Kemudian dia berdiam diri sebaik saja imam muncul untuk menyampaikan khutbah sehingga dia selesai daripada sembahyangnya, maka kesemua yang dilakukan itu menjadi penghapus dosanya yang berlaku antara Jumaat tersebut dan Jumaat yang sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Okay, so banyak sangat amalan untuk hari Jumaat ni. Kita sedekah, lepas tu kita pakai wangi-wangian, kita pakai pakaian yang elok. Untuk yang kaum lelaki yang macam pergi sembahyang Jumaat, pakai pakaian wangian, lepas tu buat solat sunat. Maknanya memang diberi ganjaran untuk kita yang buat amalan ikut sunnah Nabi. Okay, perbanyakkan zikrullah dan doa daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, pada hari Jumaat ada satu ketika yang bertepatan dengan orang Islam ketika dia sedang solat, di mana apabila dia mendoa maka doa itu akan dimakbulkan. Jadi berselawat, memperbanyakkanlah membaca selawat padaku pada malam hari Jumaat, maka siapa yang membaca selawat untukku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah akan memberinya rahmat 10 kali. Ada riwayat Al-Baihaqi. Okay, ini antara fadilat ataupun amalan sunnah untuk kita sebagai umat Islam untuk amalkan Jumaat adalah hari penghulu segala hari. Jadi hadir awal ke masjid
Siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid maka akan berkorban dengan unta. Siapa yang pergi pada masa yang kedua maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu, dan sesiapa pergi pada masa yang ketiga maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk, dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam, dan sesiapa yang pergi pada masa kelima maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur, dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan itu khutbah. Okay, so amalan-amalan ni kita boleh lakukan pada hari Jumaat, insyaAllah. Okay, rasanya sampai di situ je. Semoga perkongsian ni bermanfaat. Okay, untuk jemaah-jemaah yang nak tahu berkaitan dengan package macam biasa, jemaah boleh terus kontak kami dekat page Facebook ataupun dekat Instagram, ataupun jemaah terus nak datang pejabat nak tanya berkenaan dengan package umrah ataupun dengan badal haji. Okay, untuk maklumat juga, badal haji kami dah buka seperti biasa. Kalau ada jemaah yang berminat untuk buat ataupun berhajat untuk buat badal haji, masih dibuka lagi untuk tahun depan, tapi kami buka awal untuk tahun ni. Bayaran sebanyak 1,700. Kalau ada jemaah yang berhajat nak buat, boleh je terus datang pejabat, sebab sekarang ni untuk Jiran Semenanjaya pun ada dah yang dah buat untuk badal haji untuk tahun depan, dan kami akan call jemaah ataupun waris untuk datang pejabat ambil cenderahati. Kami akan bagi tasbih. Yang penting sekali kecil lah. Okay, kalau jemaah yang tak mau datang pejabat nak buat secara online pun boleh. Secara online boleh je, nanti kami akan minta jemaah baca akad sikit melalui phone saja, nanti staff akan call. Okay, suka saya nak maklumkan bagi jemaah yang tanya berkenaan dengan refund, buat masa sekarang ni refund ada penangguhan dulu. Sekiranya penangguhan tu dah berakhir, dah okey untuk jemaah dapatkan semula refund duit bayaran baki bayaran dan yang tarik diri, yang batal package, nanti kami akan bagi dekat maklum balik macam mana HQ nak buat pembayaran tu dan bila HQ akan buat pembayaran tu. Sebab untuk sepanjang ini ramai lagi jemaah yang belum dapat refund sepatutnya jemaah dapat pada kan ada masalah dari airlines. Jadi untuk pembayaran refund tu mengambil masa sedikit sebab mengikut jadual perancangan penerbangan juga yang sebelum ni jemaah yang tak dapat terbang, jemaah yang tarik diri. Jadi bagi jemaah yang masih menunggu refund, saya minta bersabar sebab sekarang ni pun kami masih follow up dengan pihak HQ berkenaan dengan refund serta benda-benda lain lah macam pasport pun ada jemaah yang tarik diri, pasport jemaah tak dapat balik sebab pasport tu masih dekat HQ. Dan ada juga jemaah yang dah minta awal dan HQ pun dah hantar semula pasport tu dekat cawangan. Okay, untuk jemaah yang nak daftar package kami yang terkini iaitu bulan 12 untuk 8 Disember, so far sekarang ni dah penuh, yang ada lagi 20 hari bulan. Jadi mana-mana jemaah yang berminat cuti sekolah, jemaah boleh dapatkan dengan harga 6690. Dia ikut cuti sekolah, kalau cuti sekolah harga dia dalam 6 ke atas. Kalau bukan cuti sekolah dalam 5890. Untuk yang package Disember ni, penerbangan jemaah akan naik penerbangan Saudi Airlines dan akan duduk di Hotel Safwa kat Mekah dan di Madinah Ansar Jadid. Ansar Jadid tu 150 meter sahaja. Dekat Safwa tu 50 meter
yang sangat dekat lah, dekat pintu pintu maknanya turun-turun dataran tu terus sampai ke dataran masjid. Okey, bagi yang mana-mana jemaah yang nak daftar, boleh buat secara online ataupun walk-in je datang pejabat. Sebab ofis kami untuk hari ni kami buka sampai pukul 5.30 tapi kami rehat sekejap lagi pukul 12.45 sampai 2.30. Pukul 2.30 tu dah boleh datang. Maknanya untuk badal haji sekali pun boleh. Untuk esok kami half day hari Sabtu sampai pukul 1 sahaja waktu ofis beroperasi. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, jemaah boleh kontak 0104493818 dengan 0189797818. Untuk jemaah-jemaah yang belum buat pertukaran tarikh, ada lagi untuk Penang, ada lagi jemaah yang belum buat pertukaran boleh segera buat pertukaran package sebab sekarang ni HQ ada bagi date untuk last jemaah kena buat bayaran penuh, kena buat last pertukaran tarikh. Sebab ada lagi beberapa jemaah yang tak bagi kerjasama tentang pertukaran tarikh, yang mana jemaah kena buat bayaran lebih sebab cuti sekolah dah bertukar tarikh. Jadi jemaah tak setuju, jemaah kena maklum kepada cawangan yang berdaftar untuk kami maklum kepada pihak HQ untuk buat pertukaran tarikh yang lain. Okey, rasanya dah lebih 15 minit untuk hari ni live dekat Facebook. Selama 15 minit kami diberi untuk berkongsi ataupun buka kaunter khidmat pelanggan untuk jemaah bertanyakan apa-apa je soalan. Kalau ada apa-apa soalan, jemaah boleh terus datang pejabat ataupun kontak kami dekat page ataupun messenger je. Okey, sebenarnya sampai di sini je. Terima kasih pada yang menonton. Assalamualaikum.